Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sesi basic yang ketiga, saya nak buat sharing tentang execution. Execution yang kita boleh buat di MT4. Apa benda execution tu? Execution ni dia ada tiga. Yang pertama, kita boleh buy. Yang kedua, kita sell. Dan yang ketiga, kita buat pending orders. Okay, apa yang mencetuskan saya untuk ceritakan tentang benda ni adalah saya teringat beberapa tahun lepas bila mana saya mula belajar trading. Untuk buy sell memang tak ada masalah lah. Kita senang nak faham. Tapi bila melibatkan pending orders ni, dia memeningkan. Okay, pending orders ni pula dia ada 4. Yang pertama, buy limit. Yang kedua, buy stop. Yang ketiga, sell limit. Yang keempat, sell stop. Jadi benda tu yang kita akan ceritakan dalam video ketiga kali ni. Yang mana saya harap bila saya ceritakan benda ni akan mudah difahami. Jadi dalam pada masa akan datang tak perlu nak cerita lagi apa benda pending orders, apa benda sell limit, buy limit ni semua. Setengah orang yang dah biasa dalam trading memang dah cukup mahir tahu apa benda buy limit, apa benda sell limit semua. Okay? So hari ni kita nak cerita tentang konsep dia. Right. So kita ada di MT4. Alright, yang pertama kita nak cerita tentang buy. So yang pertama kita nak cerita tentang konsep buy. Okay, dalam trading currencies ni ataupun lebih dikenali sebagai forex, dia ada buy dan sell. Okay, ini asas. Okay, saya tuliskan kat sini, dia ada buy dan sell. Okay, untuk mereka yang orang kata barulah nak start, kenapa tak boleh nak buat urusan ni? Buy dan sell. Okay. Kat sini. Untuk mereka yang betul-betul baru ni, kita kena tahu. Bila kita buy, kita kena jangkakan ataupun kita kena bahasa yang saya tak suka guna tapi untuk nak bagi faham, saya guna jugalah. Kita kena harap market untuk naik bila kita buy. Sebagai contohnya, kalau kata saya buy di current price ni, saya kena jangka, saya kena harap market naik ke atas. Baru saya boleh dapat profit. Bila saya buy kat sini, contohnya market terus menurun, maksudnya saya dalam floating ataupun kerugian. Saya tak suka nak namakan kerugian sebab selagi kita tak close negatif, kita tak rugi. Tapi dia lebih sesuai dipanggil sebagai floating, maksudnya duit tu terapung-apung. Okay? So dalam MetaTrader di PC ataupun di komputer, dia ada satu features yang kita boleh gunakan untuk buat instant buy atau sell. Okay, tuan-tuan, tengok belah kiri atas screen dekat sini ada sell, ada buy. Okay, dan ni adalah jumlah lot, 20 sen contohnya. Okay, kita boleh tekan sahaja buy ataupun sell dan bila kita tekan, automatically dia akan activate kita punya entry. Okay, so sebagai contoh, saya nak buat contoh untuk buy. Okay, saya pun, disebabkan ini real account, saya ubah pergi kepada lot kecil lah. Untuk nak test. Okay, saya pun buy. Okay, tuan-tuan perhatikan bila saya buy, korang tengok bila saya buy dia automatically ada bunyi kertas. Okay, kemudian ada garis hijau ni. Kemudian dekat belah kiri dia tulis buy 0.01. Okay, so ini maksudnya saya dah masukkan satu position saya untuk saya buy pada current price 1.3794. Price tu nak tengok kat mana? Tengok belah kanan sekali dekat garisan tu. Iaitu dekat sini. 1.3794. Jadi bila saya buy, saya mengharapkan market untuk naik ke atas baru saya akan dapat profit. Okay? Okay. Jadi kalau kata untuk sell, di sebaliknya lah. Macam tu. Okay? Kalau kata kita sell, contohnya saya sell di kawasan ini. Line putih ni. Katalah market buat kenaikan. Dia buat kenaikan. Dan saya sell dekat kawasan ni, market pun jatuh. Barulah saya dapat profit. Tapi kalau kata market terus menerus mendaki, maka saya akan floating merah. Dan itulah yang mengganggu ramai sangat orang trader-trader ni lah. Okay, so itu yang pertama, buy atau sell. Untuk nak aktifkan sell atau buy di MT4 ni, kita boleh tekan untuk pengguna Mac ataupun Apple boleh tekan Command T. Sebagai contoh, saya tekan Command dengan T, dia akan hilang. Saya tekan lagi, dia akan ada. Kalau untuk Windows, kalau tak silap saya, Control T. Okay, kena godek sendirilah.
Okey, jadi itu adalah konsep untuk instant buy atau sell. Kita instantly, on the spot kita terus tekan. Contohnya, on the spot saya tekan lagi. Okey, saya perlu mengharapkan dia untuk naik. Dan kalau saya rasa macam tak confident, itu dia panggil cut loss. Itu dalam sesi lain pula kita cerita. Okey, bila kita dah buy dekat PC, okey, kita kena ada dua benda lagi, iaitu take profit ataupun stop loss. Apa itu take profit, apa itu stop loss? Bahasa singkatnya dia panggil SL dan TP. Okay? TP dan SL. So, bila saya buy, saya kena buat jangkaan pula. Market ni nak pergi sampai ke mana? Okay? Contohnya, saya target dia sampai ke sini, yang saya buat line merah ni. Jadi, saya pun tarik. Okay? Saya tarik daripada line hijau ni, naik ke atas, akan keluar line merah. Ini adalah take profit, anggaran take profit. Okay? So, take profit kita ni, dia akan, maksudnya bila price kalau betul dia naik, bila dia langgar line merah ni, automatically dia akan close position kita. Dia akan ambil semua profit. Macam tu. Okay. Itu adalah take profit. SL pula macam mana? Okay, kalau SL, kalau kita tarik daripada line hijau ni, tarik ke bawah, maka ini adalah SL yang kita tetapkan. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kata market ni tak berjaya buat kenaikan, dia akan terus turun sampai langgar line merah ni, dia akan hilangkan position kita. Dia selamatkan position kita daripada terus rugi. Jadi ini adalah orang kata kita kawal risiko kerugian kita menggunakan SL ni. Okey. Jadi SL dengan TP adalah dua benda yang sangat penting bagi seorang trader, dan kita kalau boleh tak nak set SL besar-besar. Kalau boleh kita tak nak TP kecil, SL ni besar kita tak nak. Yang sepatutnya kita buat adalah SL ni kecil, TP ni besar. Sebagai contoh, saya nak tarik TP saya sampai ke sini, kan? Okay, di line merah ni. Jadi inilah trading yang kita kata ada risk reward yang cantik. Okay, so ini adalah untuk buy dengan sell secara instant dan juga take profit serta SL. Kalau kata untuk sell, macam mana pula take profitnya? Kalau kata untuk sell, take profitnya ada dekat bawah, stop loss ni ada dekat atas. Okay, so itu asas. Okay, seterusnya kita nak buat pending order. Okay, pending order. Pending order ni kita tukar ni lah chart. Okay. Alright, sekejap saya pergi tukar template. Okay, pending order ni pula macam saya cakap tadi, kita fokus pada dua dulu. Ada buy limit dengan sell limit. Okay, katakanlah sekarang ni price ada dekat kawasan ni. Okay. Bayangkan yang ni semua tak jadi lagi ni. Ni semua tak jadi lagi. Sekarang price ada dekat kawasan yang saya kotakkan ni. Okay. So, bila saya buat analisa, saya menjangkakan price boleh pergi ke kawasan ni sebagai contoh. Okay, kawasan kotak ni. Jadi, saya tahu, saya sibuk dengan kerja. Saya tak sempat nak tengok chart. Jadi, apa saya buat? Saya akan mula letakkan pending order. Okay. Contohnya, pada waktu price sampai sini, saya tengah kerja. Saya tengah meeting, tak sempat tengok chart. Tapi saya tahu, market akan sampai ke dalam kotak dan dia akan terjun. Jadi, apa saya buat? Sebelum saya tutup MT4, lepas saya dah buat analisa, saya akan letakkan satu pending order. Dalam situasi ini adalah contoh untuk sell. Okay. Jadi, apa saya buat? Saya akan right click. Saya akan tekan kepada sell limit 20% contohnya. Okay. Nilai 20% ni dia bergantung kepada ni tadi. Yang ni. Yang belah kiri ni. Kalau contohnya saya buat 0.3040 contohnya. Okay. Automatically dekat sini dia akan jadi 0.40. Okay. Jadi saya tahu saya sibuk tak boleh nak tengok chart. Jadi saya akan letakkan sell limit. Okay. Perhatikan belah kiri ni dia tulis limit. Okay. Macam tadi dekat GBP USD dia terus tulis buy. Buy dengan 0.01. Yang ni sell limit. Sebab apa? Sebab selagi order tu selagi line hijau ni, price ni tak sampai ke line hijau ni, selagi tu dia akan jadi sell limit. Bila dia di-triggerkan, maksudnya bila price sampai ke line hijau, bila price tu triggered, maka sell limit ni akan berubah jadi sell 0.40. Perkataan limit tu akan hilang sebagai contoh. Okay? Dan ini hanya boleh digunakan untuk orang yang busy, yang tak sempat tengok chart, yang rasa malas nak menghadap chart tapi dah buat analisa. Dia dah buat analisa, aku plan untuk sell kat sini,
kat mana aku punya SL, kat mana aku punya TP, semua boleh set siap-siap. Okay, kalau kata untuk TP, kita tarik je lah TP ni ke sini contohnya, kan. Okay, kalau kata untuk SL, tarik ke atas macam tu. Okay, alright, so ni kita boleh ubah lagi. Kalau kata selagi dia tak trigger, kita boleh adjust dia. Nak ubah atas sikit, atas lagi. Kalau letak tinggi sangat kang, contohnya macam ni, order tak sampai. Bila order tak sampai, dia dah terus terjun. Maksudnya kita tak ada rezeki kat situ. Order tu dia tak ambil. Jadi tak adalah kita ada untung kat situ. Sebab tinggi sangat kita punya pending order sell limit tu. Okay, untuk buy pun sama. Kita ambil contoh. Saya katalah saya nampak ada potensi untuk market pergi ke kawasan ni contohnya. Jadi saya pun tahu ini dah malam. Saya malas nak tengok chart, nak menghadap. Jadi apa saya buat? Saya akan right click, buy limit je dekat sini, 40 sen. Okay, bila dia turun, dia langgar line hijau ni, buy limit tu activate. Bila dia naik, maka saya akan mula profit. Tapi kalau dia terus turun, maka saya tahu saya dalam keadaan floating. Sama ada dia langgar SL saya ataupun saya cut loss. Okay, so itu adalah untuk sell limit. Okay, seterusnya adalah buy stop. Okay, buy stop. Okay, sebelum saya teruskan, saya cari pair dulu. Contohlah di UCAT. Okay, di UCAT daily. Okay, kita ada di pair UCAT daily Okay, sebagai contoh UCAT daily ni, katalah saya buat kotak di kawasan ni contohnya. Okay, di kawasan ni contohnya. Okay, saya jangkakan market ni, tempat kotak yang saya tandakan ni adalah tempat kotak untuk saya mencari sell sepatutnya. Tapi saya punya plan katalah di break kotak ni, okay, tapi saya tak sempat nak buy, jadi saya akan letakkan buy stop di sini. Okay, bila dia break je, dia langgar je, dia keluar je daripada kotak ni, bila buy stop saya ada dekat sini, bila dia langgar buy stop saya, dia akan activate, maka saya automatically position buy saya akan activated. Okay, dan bila dia terus naik, dia akan bagi profit. Tapi kalau tiba-tiba dia langgar dan dia terjun, yang itu naya tu. Sebab tu, saya jarang sangat menggunakan buy stop ataupun sell stop. Okay, saya banyak menggunakan pending orders ataupun instant. Instant lah yang paling selalu saya gunakan. Alright. Macam tu juga dengan sell. Katalah market buat pembentukan bearish engulfing ni. Okay, ini kita panggil bearish engulfing. Kuning lawan putih. Kuning ni makan putih. Jadi kita tahu bila dia naik sampai ke kawasan bearish engulfing, okay, dan kita tak tahu sekarang ni price ada dekat dalam kawasan ni contohnya. Dia tak lepas lain ni. Ni contoh je lah. Price dalam kotak ni, kita tak tahu adakah dia nak terus terbang ataupun dia nak terus terjun. Okay, jadi kalau saya malas nak tunggu, saya akan letakkan sell stop kat bawah ni. Okay, ini konsep sell stop. Contohlah 3 line ni, maksudnya ada 3 position sell stop yang saya letakkan. So bila dia terjun, dia akan langgar sell stop saya dan dia akan activatekan order sell saya, maka dia akan terjun macam tu, dan saya akan dapat profit. Tapi terus terang saya cakap, saya jarang menggunakan sell stop sebagai saya punya kaedah trading. Okay, saya banyak fokuskan kepada instant dan juga kepada pending orders. Okay, so saya harap dalam video kali ini dah berjaya terangkan tentang instant execution, pending orders iaitu sell limit, buy limit, sell stop dan juga buy stop.